Semua orang ingin tahu apa yang sedang berlaku di Rumah Putih. Mari kita dengar apa yang baru sahaja dikatakan oleh Presiden Trump. Adakah perang ini sudah berakhir? Saya rasa ia hampir berakhir. Maksud saya, pada saya, ia memang hampir berakhir. Awak tahu tak? Kalau saya angkat kaki sekarang, mereka akan ambil masa 20 tahun untuk membina semula negara itu. Baiklah, jadi di satu pihak, baiklah. Jadi, Presiden Trump baru sahaja berkata pada dasarnya bahwa perang itu sudah berakhir. Di pihak lain dengar satu lagi perkara yang dia katakan, dan kali ini di luar Rumah Putih. Saya boleh beritahu anda bahawa kami telah dihubungi oleh pihak satu lagi. Mereka sangat-sangat ingin membuat perjanjian. Sangat-sangat ingin. Jadi, di mana titik penamat permainan? Awak kata ia berkaitan nuklear. Ia berkaitan nuklear, sangat serupa. Ya, sangat bagus. Saya rasa awak sedang mendengar. Ia berkaitan dengan fakta bahawa mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklear. Iran, awak tandakan. Iran tidak akan memiliki senjata nuklear. Saya rasa mereka akan setuju dengannya. Saya hampir pasti, malah saya pasti. Jika mereka tidak setuju, tiada perjanjian. Tidak akan pernah ada perjanjian. Sebelum kita mulakan, Mark, saya ingin memberitahu penonton kita bahawa hari ini adalah hari Rabu, 15 April. Dan saya tahu bahawa sebahagian daripada anda telah mengatakan bahawa sangat penting untuk kita tekankan perkara itu, memandangkan kitaran berita yang sangat sibuk yang kita semua alami sekarang. Baiklah, jadi saya Ruthie Bloom. Saya berada di studio JNS dan bersama saya secara jarak jauh ialah rakan pengacara saya, Mark Regev. Jadi Mark, apa pendapat anda tentang apa yang dikatakan oleh Presiden Trump? Adakah perang ini sudah berakhir? Jadi itu soalan yang baik. Dan saya rasa ia bergantung kepada bagaimana anda mentakrifkan perang. Adakah mungkin bahagian intensiti tinggi sudah berakhir? Saya tidak tahu. Presiden telah mengejutkan dunia. Dan yang lebih penting, beliau telah mengejutkan orang Iran, yang menyebabkan mereka hilang rentak. Maksud saya, mereka fikir mereka telah menguasai dunia di titik gentingnya. Mereka fikir mereka menguasai dunia kerana mereka mengawal Selat Hormuz. Dan mereka sangka seluruh dunia akan tunduk kepada mereka. Saya malah dengar ada pemulas yang kata ini sama hebat dengan memiliki senjata nuklear kerana seluruh dunia perlukan minyak yang keluar dari selat itu. Dan apa yang Presiden Trump lakukan? Dia kata, kalau kamu nak sekat selat itu, aku pun akan sekat selat itu. Dan dalam banyak cara, saya rasa dia telah meneutralkan keupayaan mereka untuk memegang semua kad. Dan saya rasa itu satu langkah yang sangat bijak. Dan saya jangka apabila perkara ini berterusan, kita mungkin boleh jangka lebih banyak langkah seperti ini. Ya, sudah tentu. Dan anda tahu, sebenarnya agak mengelirukan untuk mengatakan bahwa dia menyekat selat atau Selat Hormuz. Apa yang sebenarnya dia lakukan ialah menyekat semua pintu masuk, semua pelabuhan Iran, supaya Republik Islam tidak dapat mengekspor minyak dan gas. Dan itulah sumber keuangannya. Dan dia sebenarnya sedang menyekat mereka habis-habisan. Betul kata awak. Dia kata, kamu semua buka selat itu. Dan rejim Republik Islam mengenakan tol. Mereka kata, tidak. Mereka menahan Selat Hormuz sebagai tebusan. Dan Presiden Trump telah memperdayakan mereka. Dia kata, oh ya, saya akan tunjukkan kepada kamu. Siapa kamu? Kamu diktator kecil? Tidak selagi saya ada. Jadi dia menyekat akses Iran untuk menjana sebarang uang. Dan itu akan seperti sekarang, ekonomi Iran memang sudah musnah. Dan ini akan menjadikannya lebih teruk lagi. Sekarang, tapi persoalannya di sini, adakah dia cuma menggunakan hela? Di satu pihak dia kata, kita beri mereka gencatan senjata selama 2 minggu. Dan saya percaya itu akan berakhir minggu depan pada suatu ketika, mungkin sekitar masa hari kemerdekaan Israel. Tapi dia juga kata, tiada senjata nuklear. Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklear. Mereka tidak boleh mempunyai uranium yang diperkaya. Mereka tidak boleh memiliki walau sedikit pun bahan nuklear, boleh dikatakan begitu. Dan mereka tidak boleh mempunyai keupayaan untuk memperkayakan uranium. Pada dasarnya sampai bila-bila. Baik. Dan orang-orang yang datang untuk berunding dengan J.D. Vance, dengan naib Presiden J.D. Vance, dan Steve Witkoff serta Jared Kushner telah pergi selepas 21 jam bermesyuarat. J.D. Vance berkata, tidak, kami telah membuat banyak kemajuan. Kami telah membuat banyak kemajuan, tetapi pada dasarnya garis merah kami ialah tiada senjata nuklear. Dan mereka berkata, tidak, baiklah.
Kemudian terdapat laporan-laporan ini yang saya rasa adalah berita palsu sepenuhnya, mengatakan bahwa Amerika akan bersetuju untuk membenarkan mereka memulakan pengayaan uranium dalam masa 20 tahun. Tetapi itu akan menjadikan perjanjian ini, yang kononnya perjanjian, tidak banyak beza dengan JCPOA Obama. Jadi saya tidak percaya laporan-laporan itu dan semua itu. Tetapi yang paling penting ialah ini. Apabila Anda kata fasa perang yang berintensiti tinggi mungkin sudah berakhir, betul? Kita tidak melihat peluru berpandu dilancarkan dari Iran, dan Israel serta Amerika Syarikat juga tidak melancarkan serangan ke atas Iran. Namun begitu, Israel telah dibedil setiap hari dan malam oleh peluru berpandu Hizbullah dari Lebanon, kebanyakannya ke utara Israel. Tetapi, Anda tahu, Israel adalah sebuah negara yang sangat kecil, dan utara Israel merupakan sebahagian besar daripada negara itu. Jadi, saya juga ingin Anda bercakap dan mengulas isu pemisahan Hizbullah daripada Republik Islam itu. Dan ceritakan sedikit kepada saya tentang apa yang baru sahaja berlaku di Washington berkaitan dengan Lebanon dan Israel. Jadi dengan izin anda, Ruthie, saya akan mulakan dengan Iran. Anda kata bahawa dia telah menyekat semua minyak yang keluar dari pelabuhan Iran, dan itu betul. Dan seperti yang anda katakan dengan sangat betul juga, itulah nadi utama mereka. Ya, apa yang mereka akan lakukan? Jika mereka tidak dapat menjual minyak mereka. Dan dia, sekali lagi, dia menjawab mereka, Anda tahu. Bolehkah anda kata balas-membalas? Dia terus masuk ke situ. Dan mereka berkata, awak buat, jadi saya pun boleh buat juga. Ia juga tidak jelas bagi saya. Tetapi dia jelas mempunyai pilihan, Ruthie. Jika dia mahu menyekat import ke Iran, betul? Yang memberikan dia alat tekanan yang besar. Satu senjata besar untuk digunakan di sana. Kerana jika dia boleh menghalang barangan masuk ke pelabuhan Iran, maksud saya, secara teorinya, saya pasti Iran bertekad mereka tidak menanam semua yang mereka perlukan untuk rakyat mereka sendiri. Dia benar-benar mempunyai keupayaan untuk menyekat apa yang boleh masuk jika dia memilih untuk menggunakan itu juga. Ia akan menjadi sangat menarik. Sekarang ini adalah kebuntuan kerana orang Iran telah mengenakan sekatan mereka sendiri. Dia pula telah mengenakan sekatan ke atas mereka. Dan saya akan berhujah bahawa orang Iran akan semakin menderita sekarang kerana mereka tidak boleh. Anda tahu, banyak tekanan ke atas mereka daripada rakan-rakan mereka. Sama ada daripada pihak China atau yang lain. Yang akan berkata kepada mereka, dengar sini, ini tidak boleh diteruskan, betul? Jika anda tidak dapat mengeluarkan minyak anda, satu-satunya sebab kami benar-benar suka anda adalah kerana minyak anda. Dan jika anda tidak dapat mengeluarkan minyak anda, itu satu masalah. Dan saya rasa akan ada lebih banyak tekanan ke atas orang Iran untuk berkompromi. Dan persoalannya ialah, selepas itu, anda tahu, saya andaikan mereka akan bertemu lagi. J.D. Vance dan Witkoff dan Kushner akan sekali lagi bersama pasukan Iran dalam pusingan kedua rundingan ini. Dan satu-satunya persoalan serius ialah, adakah mereka akan dapat mengatasi jurang-jurang itu? Dan adakah akan ada penyelesaian? Jadi saya ingin memberitahu anda apa pendapat saya. Dan itu ialah, yang pertama, isu paling penting dalam undingan ini ialah isu nuklear. Kerana sebaik saja anda menyelesaikan itu, isu selat. Segala-galanya yang lain boleh diselesaikan. Sudah tentu, saya mahukan perubahan rejim. Sudah tentu, saya mahu isu peluru berpandu balistik juga ditangani. Saya juga mahu isu proksi ditangani. Tetapi saya percaya pada keutamaan. Dan perkara paling penting di sini, saya rasa Presiden Trump 100% betul. Kita mesti fokus pada isu nuklear, kerana itulah yang paling besar. Segala-galanya yang lain adalah kecil berbanding isu nuklear. Kita tidak boleh membenarkan, seperti yang telah berulang kali dikatakan oleh Presiden, kita tidak boleh membenarkan rejim ini memiliki senjata nuklear. Sekarang saya tidak fikir apa yang dibincangkan oleh orang Amerika, apa yang dibincangkan oleh Trump. Anda telah menyatakan kebimbangan bahawa ini mungkin hanya satu lagi pengulangan JCPOA, Perjanjian Nuklear Obama yang gagal. Dan saya akan berhujah, tidak, ia langsung tidak kelihatan menuju ke arah itu. Kerana pertama sekali, Presiden menuntut semua uranium yang telah diperkaya di Iran dikeluarkan. Sama ada ia dihantar ke Rusia atau ke tempat lain, itu tidak menjadi masalah kepada saya. Tetapi semua uranium itu mesti dikeluarkan. Dalam erti kata lain, apabila proses ini selesai, Iran tidak akan mempunyai sebarang uranium yang telah diperkaya. Saya faham Presiden juga sangat-sangat tegas dan mereka tidak boleh memperkaya uranium baru. Mereka tidak boleh memperkaya lebih banyak uranium. Dan sebaik saja anda menangani isu-isu tersebut, saya rasa anda sedang menangani keupayaan mereka untuk membuat bom. Dan anda telah berjaya menghalang perkara itu daripada berlaku. Sekarang anda menyatakan kebimbangan bahawa pihak Amerika telah meletakkan orang yang berumur 20 tahun ini. Tidak. Maafkan saya. Biar saya mencelah Anda.
Saya kata media berita palsu yang kata begitu. Saya kata itu laporan palsu, Axios, New York Times. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak percaya karena ia hanya akan jadi satu lagi JCPOA. Saya memang tidak percaya. Media berita palsu yang sebarkan perkara itu. Jadi sekali lagi, kalau awak dapat had masa yang berdekad-dekad lamanya, betul? Saya memang mahu tiada had masa langsung, ya. Tapi sekali lagi, saya tak mau sebarang had masa langsung. Tapi saya rasa kalau awak mula bercakap tentang sesuatu yang 50 tahun dari sekarang, dan itu satu kelebihan untuk orang Iran, dan siapa tahu apa yang akan berlaku dalam 50 tahun akan datang, ya, selagi rejim itu masih ada, saya rasa awak boleh main-main dengan perkara itu. Sekarang, saya tak mau main-main dengan perkara itu. Saya lebih suka sesuatu yang jelas dan tegas. Tapi kalau awak sedang berunding, saya rasa itu jenis isu di mana mungkin awak boleh tunjukkan, beri mereka sesuatu yang bersifat simbolik. Seperti untuk 50 tahun akan datang, awak tahu. Saya tak suka 20-20 terlalu dekat. 20 tahun berlalu dengan sangat cepat. Tapi saya rasa kalau awak boleh dapatkan satu perjanjian yang sebenarnya, apa masalah dengan JCPOA dengan perjanjian Obama? Ia sebenarnya tak pernah lakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Ia tak pernah menghalang mereka daripada mendapatkan senjata nuklear. Apa yang sebenarnya Donald Trump bincangkan ialah menghalang mereka daripada mendapatkan senjata nuklear. Dan itu adalah perbezaan yang sangat penting. Perbezaan yang sangat penting. Oke, begini Mark. Lupakan tentang ini. Awak tahu, satu perjanjian boleh dibuat jika tiada perjanjian boleh dibuat dengan rejim ini. Sebaik sahaja apa-apa perjanjian dibuat dengan mana-mana tokoh yang masih ada sekarang, yang belum dihapuskan, dibunuh atau diserang dalam serangan udara. Sesiapa sahaja yang masih berdiri adalah musuh Amerika Syarikat, sudah tentu musuh Israel dan juga musuh Barat. Dan satu-satunya perbezaan antara mereka yang mengatakan kita patut membuat perjanjian, seperti presiden itu sendiri, dia sangat marah apabila pasukan itu pulang tanpa membawa sebarang perjanjian dengan Iran. Bukan kerana dia seorang yang sederhana. Perbezaan antara golongan sederhana dan golongan yang dipanggil sederhana serta golongan ekstremis ialah golongan sederhana percaya pada memperdayakan Barat berdasarkan prinsip dalam Islam yang membenarkan berbohong. Sebenarnya, anda sepatutnya berbohong untuk mendapatkan apa yang anda mahukan dalam jangka masa panjang jika anda mempunyai kesabaran. Dan yang lain pula berkata, tidak, kami langsung tidak mahu berbohong. Kami sedang menunggu imam ke-12 dan semua ini kerana mereka semua fanatik dan mereka semua jahat, sebahagian daripada rejim yang jahat. Dan apa yang saya percaya ialah, jika Anda menghalang mereka daripada memiliki senjata nuklear dan Anda menghalang mereka daripada mengekspor minyak mereka, tiada lagi rejim. Dan itulah keindahannya. Awak asik kata yang awak tahu, saya menuntut kesempurnaan. Rejim itu akan tumbang jika ia tiada oksigen. Dan jika tidak, dan jika ia terus berdegil, saya sebenarnya percaya bahwa kita mungkin akan kembali menggunakan cara ketenteraan sekali lagi. Saya tidak menolak kemungkinan itu, Ruthie. Saya langsung tidak menolaknya. Saya rasa memang ada kemungkinan untuk kembali kepada cara ketenteraan. Tetapi saya ingin memetik kata-kata dua pemimpin berkaitan di sini. Netanyahu berkata secara terbuka, beliau berkata mereka tidak akan mempunyai uranium diperkaya. Mereka tidak akan mempunyai keupayaan untuk memperkayakan lebih banyak lagi. Beliau berkata perkara itu boleh dilakukan melalui diplomasi atau boleh dilakukan melalui tindakan ketenteraan. Kita boleh memusnahkan apa yang mereka ada. Apa yang beliau katakan sebenarnya? Beliau mengatakan ada pilihan diplomatik. Dan apabila Presiden telah menghantar pasukan yang diketuai oleh Naib Presiden untuk berunding dengan pihak Iran, jelas tiada rundingan dengan rejim Iran. Untuk mengatakan anda menentang rundingan dengan rejim Iran, itu boleh menjadi pendapat anda dan saya boleh menghormatinya. Tetapi itu bukan yang sedang berlaku. Memang ada rundingan dengan rejim Iran. Dan matlamannya adalah untuk mendapatkan satu perjanjian, tidak seperti JCPOA, satu perjanjian yang benar-benar berkesan. Sekarang anda boleh beritahu saya jika anda fikir itu mustahil. Dan keputusan masih belum pasti. Apa yang saya katakan kerana saya tidak pasti sama ada pihak Iran boleh bersetuju dengan garis merah yang Amerika dan Israel anggap sebagai minimum yang perlu dicapai dalam rundingan ini. Tetapi saya tidak menolaknya sejak awal. Saya rasa dengan semua kerosakan yang telah kita lakukan terhadap pihak Iran, adakah mungkin mereka akan bersetuju dengan perkara-perkara yang mereka tidak pernah setuju sebelum ini? Saya rasa tidak. Dan jika mereka terus bertahan dan kita terus melakukan tindakan ketenteraan terhadap mereka, mungkin kita semakin hampir kepada matlamat itu. Saya berpendapat anda tidak perlu kembali kepada peperangan habis-habisan.
Anda boleh lakukan sesuatu yang lebih tepat. Anda boleh ambil alih pulau itu di mana semua minyak dihantar. Anda boleh gunakan pasukan darat secara terhad dan tepat di sini atau di sana untuk menghapuskan sasaran yang jelas. Anda boleh menyerang di tempat-tempat berbeza tanpa kembali kepada perang habis-habisan. Dan sudah tentu, anda mempunyai pilihan jika tiada pilihan lain selain kembali kepada perang habis-habisan, iaitu serangan meneruskan serangan terhadap rejim Iran. Tetapi jelas bagi saya bahawa Trump lebih suka penyelesaian melalui rundingan jika beliau boleh mendapatkannya. Oke, apa yang dia benar-benar mahukan ialah Republik Islam itu menyerah diri. Itulah perjanjiannya. Kamu menyerah, kami menang, kamu kalah. Macam mana dengan perjanjian macam itu? Kedua, sekarang kita sampai kepada Hizbullah di Lubnan. Kenapa? Sebab rundingan yang sedang berlangsung di Washington, ia memang tak pernah berlaku sebelum ini. Perunding Israel dan perunding Lubnan bertemu di bawah naungan Setiausaha Negara Marco Rubio. Dan sekarang ramai orang berkata, lihat, tiada apa yang mereka boleh lakukan karena mereka sedang berunding antara satu sama lain. Tetapi sementara itu, Hizbullah sedang melancarkan roket. Sekarang di sini, jika Anda ambil ini sebagai contoh apa yang saya pikirkan ya, Anda perlu ada pendekatan ketenteraan dan diplomatik. Sekarang, sepanjang masa perbincangan ini, Israel tidak pernah berhenti berperang dengan Hizbullah. Dan sebab utama perbincangan dengan Lubnan ini berlaku adalah karena Lubnan tidak mampu atau tidak mahu mengalahkan Hizbullah sendiri. Pertama sekali, Hizbullah sangat berakar dalam kerajaan dan tentera Lubnan dan sebagainya. Tetapi rakyat Lubnan sudah muak seperti rakyat Iran. Sekarang kita perlu sebut satu perkara tentang rakyat Iran yang sering diketepikan dalam semua perbincangan mengenai nuklir dan sebagainya. Tempo tiada peluru berpandu dilancarkan ini, mungkin sebenarnya ada perkara yang sedang berlaku di belakang tabir untuk membantu rakyat Iran bersedia turun ke jalan raya. Sekarang mereka telah dibunuh beramai-ramai, puluhan ribu orang. Dan sebenarnya perkara ini sangat mendesak sekarang. Karena, maafkan saya, karena ada tentara upahan yang datang, milisia yang datang dari Irak untuk membantu rejim menembak mati lebih ramai, membunuh lebih ramai rakyat Iran yang tidak bersalah. Kita tidak boleh lupakan mereka. Dan jangan kita lupa bahwa Trump telah berkata beberapa minggu sebelum 28 Februari ketika perang bermula, Trump berkata kepada rakyat Iran, bantuan sedang dalam perjalanan. Dan ya, ini memang membantu mereka. Dan walaupun mereka hidup dalam keadaan yang sangat, saya katakan, huru-hara, ketakutan, mereka masih berkata mereka mahu Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu menyelesaikan tugas itu. Mereka mahu mereka terus menyerang tokoh-tokoh rejim. Mereka memang mahukannya. Jadi, saya percaya kita perlu membantu mereka. Baru-baru ini, kita baru sahaja menyambut Hari Peringatan Holocaust. Dan kita selalu berkata tidak akan berlaku lagi. Tidak akan berlaku lagi. Dan orang Yahudi telah mengadu dengan alasan yang kukuh bagaimana dunia memalingkan muka daripada orang Yahudi semasa Holocaust. Kita juga tidak boleh memalingkan muka daripada rakyat Iran. Setelah berkata demikian, kedua-dua presiden dan Perdana Menteri telah mengatakan bahawa ini adalah tanggungjawab rakyat Iran. Memang betul. Dengan melemahkan rejim itu, kita memberi mereka peluang. Betul. Dan saya tidak fikir kita boleh melakukannya untuk rakyat Iran menggantikan orang Iran sendiri. Tidak, tetapi untuk melemahkan rejim Iran, Anda tidak boleh membuat perjanjian dengannya. Kemudian Anda kembali ke titik permulaan. Sekali lagi, anda kata bahawa Trump mahu mereka menyerah kalah. Dia mahu satu perjanjian. Dia pernah berkata penyerahan tanpa syarat. Menyerah. Jika mereka benar-benar menyerah dan memberikan segala yang dia mahu mengenai isu nuklear, Ruthie, maka awak akan ada perjanjian dengan rejim Iran. Bukan hanya isu nuklear, maafkan saya. Ada peluru berpandu balistik. Ada kumpulan proksi pengganas. Tidak, menyerah bukan hanya bermaksud isu nuklear. Walaupun itu yang utama ya. Karena semua yang lain akan menyusul. Ruthie, apa yang saya maksudkan, Ruthie, ialah saya mahu perubahan rejim di Iran. Saya rasa semua orang mahu melihat perubahan rejim di Iran. Paling utama, rakyat Iran sendiri mahu melihat perubahan rejim di Iran. Saya cuma katakan saya tidak pasti anda boleh membina dasar berdasarkan perkara itu. Saya ingin mengingatkan anda dan saya pernah katakan sebelum ini dalam program ini
bahawa antara operasi 25 Jun dan tercetusnya pemberontakan rakyat terhadap kerajaan, ia mengambil masa 6-7 bulan. Jadi apabila perang ini tamat, itu tidak bermakna perubahan rejim tidak akan berlaku. Ya, perubahan rejim masih boleh berlaku, malah mungkin lebih berkemungkinan. Saya cuma tidak mengatakan ia sebagai satu pilihan dasar. Ia bukan bermaksud kita teruskan perang sehingga berlaku perubahan rejim. Saya rasa tiada sesiapa pun yang mengatakan begitu. Adakah anda akan benarkan saya membincangkan isu Lubnan yang anda bangkitkan dengan tepat kerana ia sedang hangat diperkatakan dan ia penting? Tetapi ada sesuatu yang sangat surreal tentang apa yang sedang berlaku di Washington. Kerana, maksud saya, kita sedang berbincang dengan kerajaan Lubnan. Kerajaan Lubnan mengatakan mereka mahu mempunyai hubungan yang baik dan aman dengan Israel. Dan bolehkah kita selesaikan semua masalah ini? Kenapa saya kata surreal? Kerana kerajaan Lubnan lemah. Malangnya, kerajaan Lubnan hanya pandai berkata-kata dan kebelakangan ini mereka semakin kerap berkata perkara yang betul. Adakah mereka mempunyai keupayaan untuk melaksanakan sebarang kenyataan baik mereka? Dan di sini persoalan itu masih terbuka. Kerana jika kita lihat pada fakta, maksud saya, mereka telah membuat keputusan, 3 minggu lepas untuk mengusir duta Iran. Mereka pun tak mampu lakukan itu. Mereka pun tak mampu mengusir duta Iran. Sekarang mereka telah membuat semua undang-undang baru ini dan mereka telah menetapkan pengawal revolusi Iran. Anda tahu, mereka perlu keluar dan Hizbullah perlu melucutkan senjata dan semua perkara ini. Tetapi mereka tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakannya. Jadi, walaupun kita mahukan keamanan di Lubnan, kita perlu faham bahawa Lubnan, maksud saya, pertama sekali mereka mengatakan perkara yang betul dan mereka bertemu dengan kita dan mereka mahu berbincang tentang keamanan. Itu semua sangat baik. Dan kita tidak sepatutnya, saya selalu kata, jika sebuah negara Arab mahu berdamai dengan Israel, mari kita berbincang. Tidak ada sebab untuk menutup pintu, tetapi kita perlu faham bahawa Hizbullah adalah kuasa sebenar, malangnya hari ini di dalam Lubnan. Jadi saya rasa Israel mengalahkan Hizbullah secara ketenteraan akan mewujudkan keadaan untuk perdamaian antara Israel dan Lubnan. Saya rasa ini juga berkaitan dengan isu Iran, iaitu jika Iran keluar dari konflik ini dalam keadaan lebih lemah, tidak berdaya, lebih lemah dari segi ekonomi, lebih lemah dari segi ketenteraan, lebih lemah dari segi politik. Itu bermakna keupayaan mereka untuk membantu Hizbullah membina semula kekuatannya akan menjadi jauh berkurangan. Jauh berkurangan. Ini bermakna jika kita juga, saya rasa, mengukuhkan peluang untuk mencapai perjanjian dengan Lubnan. Tetapi semuanya bergantung kepada mengalahkan Hizbullah secara ketenteraan. Kerana tanpa melakukan itu, mereka masih memegang kuasa di Lubnan. Anda perlu mengambil kuasa itu daripada mereka. Saya sangat setuju. Perbezaannya sekarang ialah bukan kerajaan Lubnan yang lebih kuat atau tentera Lubnan yang lebih kuat. Sebenarnya, mereka sangat takut kepada Hizbullah dan mereka juga telah disusupi oleh Hizbullah. Keindahan pertemuan ini ialah ini kali pertama Lubnan sebenarnya dalam satu sudut mengakui perkara itu. Mengakui bahwa Israel melakukan perkara yang baik dengan melawan Hizbullah. Daripada berkata, kamu mengebom negara kami, kamu memusnahkan negara kami. Akhirnya, Anda mendengar suara-suara dari Lubnan berkata, kami tidak mahu kamu mengebom negara kami. Pertama sekali Anda tahu, Hizbullah menggunakan infrastruktur awam untuk melakukan keganasan mereka, seperti Hamas, seperti Republik Islam Iran, dan sebagainya. Itulah cara mereka, kan? Mereka bersembunyi di belakang orang awam. Dan itulah sebabnya Israel memberitahu penduduk awam supaya berpindah. Dan dalam case ini, bergerak ke utara, bergerak melepasi sungai Latani, dan sebagainya. Tetapi ini adalah kali pertama kerajaan Lubnan tidak mengkritik Israel karena melakukannya. Jadi jika Lubnan berkata, lihat, kami akan membuat perjanjian. Kami hanya lemah, Anda tahu. Tolong teruskan berjuang. Dan itu bukan apa yang mereka katakan. Tetapi ia sedikit sebanyak tersirat karena mereka tidak menuntut bahwa kami berhenti menembak ke atas Hizbullah semasa mereka pergi ke Washington, semasa kumpulan itu bermesyuarat di Washington. Jadi, itu adalah satu petunjuk. Itu adalah petanda baik bahwa mereka tidak berkata, pada mulanya, mereka memang berkata ya. Jadi, mari kita adakan gencatan senjata dengan Hizbullah juga, dan kemudian kita akan berbincang. Tidak, dan Israel tidak bersetuju dengannya. Dan Presiden Trump tidak mendesaknya. Beliau tidak mendesak supaya Israel berhenti menembak ke atas Hizbullah semasa gencatan senjata dengan Iran ini. Dan Lubnan akhirnya
tidak mendesak untuk menjadikan itu sebagai prasyarat untuk bertemu di Washington dengan setiausaha Rubio. Jadi ini semua adalah petanda yang baik. Tetapi tanpa kekalahan ketenteraan, Hizbullah akan tetap. Anda tahu, Hizbullah, sekali lagi, mereka ada di sana seperti lipas. Anda bunuh beberapa, kemudian lebih banyak muncul. Anda perlu selesaikan perkara ini. Ia tidak cukup hanya dengan ketenteraan, tetapi Anda perlu selesaikannya dengan tekanan dari semua arah. Ketenteraan hanyalah satu bentuk. Saya rasa komponen ketenteraan adalah penting. Ia bukan sekadar satu bentuk, ia memang penting. Dan saya rasa kita ada kelebihan kerana seperti yang anda tahu, Ruthie, pada masa ini kita mempunyai pasukan Israel yang besar di selatan Lubnan yang sedang berhadapan dengan infrastruktur Hezbollah di selatan itu. Sekarang sudah tentu, Hezbollah juga mempunyai infrastruktur di utara. Sebahagian daripada roket yang dilancarkan ke atas Israel datang dari bahagian lain Lubnan, bukan dari selatan. Tetapi apakah perubahan penting di sini? Kerana Israel berada di darat dan Israel berkata, Menteri Pertahanan berkata, Israel Katz berkata, kami akan berada di Lubnan sehingga kami yakin bahawa Hezbollah tidak akan kembali ke selatan dan mengancam Israel. Dalam erti kata lain, kita mempunyai satu kad untuk dimainkan dalam perjanjian damai dengan Lubnan. Sebaik sahaja kerajaan Lubnan boleh memberi jaminan bahawa Israel tidak akan menghadapi serangan dari Lubnan, bukan dari negara Lubnan, tetapi dari wilayah Lubnan. Saya bercakap tentang Hizbullah, sudah tentu, maka kita akan kekal di situ. Dan saya rasa itu adalah pengaruh yang sangat kuat, betul? Idea bahawa Israel berundur dan ada pasukan PBB di sana sudah pernah berlaku, tidak membantu. Israel akan kekal di selatan Lubnan. Sebagai ganti kepada perjanjian damai yang menyaksikan Hizbullah dilucutkan senjata dan kedaulatan Lubnan di selatan Lubnan. Bukan separuh-separuh apa yang saya cuba katakan di sini. Bukan sekadar anda tahu kehadiran simbolik Lubnan, tetapi kehadiran sebenar kerajaan Lubnan dan bukannya Hizbullah. Jadi kita ada kelebihan ini untuk digunakan. Kita perlu gunakannya pada masa yang tepat dan ia sepatutnya menjadi insentif untuk Lubnan melakukan perkara yang betul. Anda mahu Israel berundur dari selatan. Anda perlu melucutkan senjata Hizbullah. Anda perlu pastikan bahawa Hizbullah bukan ancaman kepada Israel. Sekarang kemampuan mereka untuk melakukannya sangat terhad. Dan itulah sebabnya kami akan terus berada di selatan Lubnan untuk masa yang akan datang. Sudah tentu. Dan saya ingin berkongsi sesuatu lagi yang terlintas di pikiran saya tentang Lubnan dan kenapa dan mungkin kerajaan Lubnan sedang memerhati perjanjian Abraham kerana apa sebenarnya. Apakah yang dilihat oleh ahli politik Lubnan? Apa yang mereka saksikan? Mereka sedang menyaksikan satu perubahan besar dalam susunan dunia. Presiden Trump telah menyerang negara-negara NATO kerana tidak memainkan peranan mereka. Kita lihat bahawa negara-negara perjanjian Abraham sedang diserang oleh Iran semasa perang ini. Mereka menerima lebih banyak peluru berpandu yang dilancarkan ke arah mereka berbanding Israel. Jadi apa yang Anda lihat ialah satu penjajaran semula. Dan mungkin Lubnan sedang berkata, wow, itu, Anda tahu, Anda sebut pasukan antarabangsa seperti UNIFIL. Bukan sahaja UNIFIL tidak berguna di Lubnan, malah ia bersekongkol dengan Hizbullah dan juga melakukan apa yang selalu dilakukan oleh PBB, mengutuk Israel, mengatakan bahwa kami sengaja menembak pasukan UNIFIL. Itu adalah satu pembohongan. Oke, mereka bersekongkol dengan mereka, seperti mana UNRWA bersekongkol dengan Hamas. Mungkin kerajaan Lubnan sedang berkata, lihat, inilah peluang kita. Kami nampak bahwa Presiden Trump, Anda tahu, kami nampak Eropah menyerang Trump, menyerang Israel. Dan sebenarnya, negara-negara yang menyertai perjanjian Abraham semakin memainkan peranan. Jadi, jika ada penjajaran semula, Lubnan mungkin lebih suka berada di bawah, katakanlah, payung perlindungan itu. Saya setuju dan saya rasa kita sedang bercakap tentang perubahan serantau yang lebih besar yang bermula dengan perjanjian Abraham pada penggal pertama Trump. Dan saya rasa akibat daripada perang terhadap Iran ini serta pertempuran Israel menentang Hizbullah, saya rasa proses itu hanya akan menjadi lebih kuat. Semakin ramai orang di dunia Arab, mereka mungkin tidak menyukai Israel. Mereka mungkin tidak, anda tahu, menggelarkan diri mereka Zionis. Mereka mungkin bersolidariti dengan rakyat Palestin kerana itu adalah saudara seagama dan sesama Arab mereka dan sebagainya. Tetapi akhirnya, mereka faham bahawa Israel adalah kuasa serantau.
Mereka menghormati Israel dan mereka faham bahawa adalah baik untuk mempunyai perjanjian damai dengan Israel. Adalah baik untuk hidup di Israel dengan hubungan kejiranan yang baik. Semakin ramai orang di Lubnan mahukan perkara itu. Malah orang Syria juga bercakap tentang membuat perjanjian, sejenis perjanjian dengan Israel. Jadi saya rasa kita sedang melihat, untuk menggunakan istilah Shimon Peres, kita sedang melihat dalam banyak cara sebuah Timur Tengah yang baru. Sebuah Timur Tengah yang baru berdasarkan kerjasama antara orang Arab dan Israel kerana ia adalah untuk kepentingan bersama kita. Dan saya rasa apa yang kita telah lihat, maksud saya, sebenarnya seperti yang awak katakan, Uti. Awak mahu rejim ini tumbang secepat mungkin. Saya tidak pasti ia akan tumbang dengan cepat. Ia mungkin mengambil lebih banyak masa. Saya mahu ia tumbang, seperti yang saya katakan, tetapi ia mungkin mengambil lebih banyak masa. Tetapi salah satu perkara positif jika ia tidak tumbang, ialah selagi negara-negara Arab melihat Iran sebagai ancaman, itu lebih mendorong mereka untuk berdamai dengan Israel. Kenapa rakyat Lubnan semakin banyak berbincang dengan Israel? Kerana mereka mahu seseorang membantu mereka menangani masalah Hizbullah mereka. Jadi saya rasa proses perdamaian Arab-Israel ini akan menjadi semakin kuat. Rakyat Palestin tidak akan mendapat apa-apa selain kata-kata kosong daripada saudara Arab mereka. Oh, sudah tentu. Saya sangat setuju. Walaupun begitu, saya ingin katakan, saya mahu kemukakan dua perkara. Satu, setiap kali Anda bercakap tentangnya, Anda akan kata seperti, bukanlah negara-negara itu menjadi Zionis, atau mereka cintakan Israel, atau mereka cintakan orang Yahudi. Anda tahu apa yang ironinya tentang perkara ini? Sekarang Barat yang membenci Israel, Barat yang berbalik menentang orang Yahudi. Antisemitisme sedang meletus di merata-rata tempat. Sekali lagi, inilah ironi perubahan dalam susunan dunia. Itu yang pertama. Jadi Anda tak perlu pun kata bahawa bukannya kerana mereka tiba-tiba cintakan Israel. Ya, saya ingin lihat Britain dan Prancis serta semua negara lain ini. Anda tahu, jadi saya kena beritahu Anda, cara mereka bertindak sebagai sekutu. Kita tak perlukan jenis pakatan macam itu, oke? Saya lebih suka ada pakatan dengan negara-negara Arab yang sebenarnya, seperti yang Anda kata, menghormati kuasa kita, yang membawa saya kepada apa yang Anda sebut tentang Timur Tengah baharu Shimon Peres. Dia percaya dengan jenis Timur Tengah baharu yang palsu itu, tapi kononnya keamanan sedang berkembang di mana-mana. Keamanan seperti ini adalah tulen jika ia berdasarkan keamanan melalui kekuatan dan kepentingan, seperti yang awak katakan, dan bukannya jenis perjanjian keamanan ala La La Land, perjanjian keamanan palsu, awak tahu. Sebab setiap kali seseorang seperti Shimon Peres menyebut perkataan keamanan, awak terpaksa menunduk daripada peluru berpandu dan serangan berani mati yang datang ke arah awak. Dan apa yang saya katakan sekarang ialah, jika kita mempunyai pakatan baru dengan negara-negara Arab, dan ia akhirnya menjadi lebih kukuh daripada dengan Eropa, maka biarlah begitu. Ia satu kerugian, oke? Kerana Eropa akan melihat bahawa tingkah laku dan dasarnya sekarang akan menjatuhkan mereka sendiri. Kita kata rejim di Iran akan tumbang. Eropa akan musnah jika ia terus dengan dasar-dasarnya yang mengerikan, sama ada berkaitan imigresen, berlembut dengan keganasan, atau serangan terhadap Israel. Mereka akan melihat apa yang berlaku kepada masyarakat mereka. Jadi saya tidak kisah jika kita mencapai keamanan melalui kekuatan bersama jiran Arab kita. Ya. Sebab awak sebut tentang Eropah dan semalam adalah Yom HaShoah di Israel, Hari Peringatan Holocaust. Mengikut kalendar Ibrani. Mungkin saya akan gunakan 2 minit terakhir kerana kita sudah hampir ke penghujung program kita dan bercakap tentang Yom HaShoah. Dan Israel menghadapi cabaran dan perang dengan Iran masih belum berakhir. Pertempuran di Lubnan, askar Israel sedang beraksi di Gaza. Di Syria, kita ada orang Israel. Kita berdepan banyak ancaman. Tetapi tiada keraguan hari ini bahawa Israel adalah kuasa serantau utama di Timur Tengah. Dan kita mempunyai rakan paling rapat di dunia, iaitu Amerika Syarikat, yang merupakan kuasa besar serantau, kuasa besar global. Sekarang, kenapa saya kata begitu? Saya pernah kata sekali, saya rasa, sebelum ni dalam program ini. Ayah saya dilahirkan di Magdeburg, Jerman pada tahun 1931. Dan bagaimana dunia untuk orang Yahudi di sana? Ya, kami adalah mangsa. Kami tidak mempunyai negara. Kami dianiaya. Kami mengalami pembunuhan beramai-ramai. Generasi beliau dalam kalangan orang Yahudi telah melalui kengerian Holocaust. Di manakah kita hari ini dengan semua masalah kita? Kita tidak seharusnya melupakan perkara ini. Bangsa Yahudi kini tidak lagi tanpa negara.
Bangsa Yahudi kini bukan lagi bangsa yang tidak berdaya. Dan yang paling penting, bangsa Yahudi kini tidak lagi tanpa pertahanan. Kita boleh mempertahankan diri daripada mereka yang ingin mencederakan kita. Dan kita tidak seharusnya melupakan perkara itu. Yom HaShoah adalah tentang mengingati 6 juta yang telah dibunuh. Tetapi ia juga tentang mengingati bahawa kita pernah menjadi satu bangsa yang tidak dapat melindungi diri sendiri. Dan Zionisme serta revolusi Zionis dan penubuhan negara Israel telah memberikan orang Yahudi kuasa yang dimiliki oleh semua negara lain, iaitu keupayaan untuk berdaulat dan keupayaan untuk melindungi bangsa kita. Dan hakikat bahawa ada satu negara di dunia ini yang mengatakan bahawa kami adalah negara Yahudi dan kami akan mengutamakan perlindungan terhadap orang Yahudi, itu adalah satu perubahan besar, perubahan yang positif. Dan sesuatu yang saya rasa kita semua boleh banggakan. Oh, tiada persoalan tentang itu. Dan malangnya, ramai rakyat Israel sangat trauma pada 7 Oktober 2023 merasakan bahwa, wow, kita pernah berkata jangan sekali-kali lagi, tetapi kita hampir mengalaminya sekali lagi. Baiklah, namun seperti yang Anda nyatakan, kami cepat mengatasi perkara itu dengan berjuang. Kami akhirnya tidak tunduk kepada ancaman itu. Jadi ya, ia adalah satu pengajaran yang penting. Saya setuju dengan Anda 100%. Dan sebelum kami menamatkan siaran, saya ingin meminta para penonton, jika Anda suka dengan kandungan kami, sila tekan suka, langgan, dan sertai kami pada masa akan datang. Jumpa Anda minggu depan, Ruti.